والمرسلين الأولياء والعلماء والصالحين وإلى أرواح مشايخنا وإلى من انتسب إليهم أجمعين على نية أن الله يرحمهم ويعلى درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وعلومهم وبركاتهم ونفاهتهم في الدين والآخرة وخصوصا إلى روح شيخ داود بن وخصوصا إلى روح شيخ عبد الله بن أحمد الجنبوي وشيخ داود بن عبد الله الفطاني وذوي الحقوق علينا أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة واستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في دارين. Bertuah kita Tuhan suruh sembahyang. Muka surat 12. Kata musannif, bertuah, beruntunglah. Bertuah ni bahagialah. Di mana bahagia ni? Di mana untung ni? Dunia dan akhirat. Kalau bertuah dunia saja tak nama bertuah. Tapi kalau disebut bertuah, dia merangkumi dunia dan akhirat. Jadi bertuahlah kita umat Islam, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat akhir zaman bertuah. Sebab apa? Tuhan suruh ataupun Tuhan menjadikan sembahyang. Tuhan suruh sembahyang. Kat mana bertuah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi suruh sembahyang, bila Tuhan suruh sembahyang? Sebab sembahyang ni salah satu jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan suruh sembahyang supaya kita sampai kepada dia. Banyak jalan nak sampai pada Allah. Banyak ibadah untuk sampai kepada Allah. Tapi dengan cara sembahyang adalah satu-satu cara yang sangat jelas untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna kata kita kena rasa kita ni bertuah. Sebab Tuhan suruh kita sembahyang supaya sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita duk rasa berat sembahyang ni, sebab ni jalan yang Tuhan suruh. Jadi kalaulah ada orang rasa berat, ada orang rasa malas, ada orang rasa tak nak sembahyang, memang mereka ini tidak bertuah. Mereka ini tidak akan beruntung dunia dan akhirat. Tapi bagi orang yang rasa nak semayang, rasa tak boleh duduk kalau tak semayang, rasa manisnya sembahyang, ingatlah, mereka ni termasuk dalam golongan orang yang beruntung dunia dan akhirat.
Meskipun kalaulah sembahyang itu tidak diringankan sekalipun pada malam Isra' dan Mi'raj, mereka orang yang beruntung ni akan tetap mengerjakan sembahyang meskipun 50 waktu sehari semalam. Sebab apa sanggup ni 50 waktu? Sebab mereka dari kalangan orang yang beruntung. Berbeza dengan orang yang tak beruntung. Dunia pun tak dapat, akhirat pun tak dapat. Dunia mungkin kaya, tapi hati tak tentu senang. Mungkin di dunia ni hati senang, tapi tidak ada ketenangan. Tak kisah hidup sendiri, boleh, tapi tak ada ketenangan. Begitulah kalaulah orang yang sebaliknya tidak rasa beruntung, 5 kali sembahyang sehari semalam pun dia rasa berat, dia rasa tak larat nak buat, dia rasa malas nak buat, dia rasa tak ada apa pun sembahyang ni. Ni orang yang hakikatnya tidak beruntung di dunia dan di akhirat. Jadi pengarang tulis di sini, beruntunglah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka yang mengerjakan sembahyang, sebab jalan yang Tuhan suruh, Tuhan tunjuk supaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendek kata, orang yang banyak sembahyang lagi dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kata musannif, tahulah kamu ni makna dia ambil perhatian. Ambil perhatian tu maksudnya kita orang kampung. Ambil perhatian dengar lebih kurang begitulah. Ambil perhatianlah kamu wahai mukallaf, orang-orang Islam. Lelaki baik wanita, kanak-kanak baik orang tua, semua golongan ambil berat biar faham sungguh-sungguh tu makna dia. Musannif tulis mudah-mudah, tahulah kamu, ambil berat, ambil faham, ambil tahu bahawasanya kadar ma'rifah. Dia sambung tadi, orang yang ma'rifah kepada Tuhan, yang dekat diri dia dengan Tuhan, bergantung kepada sejauh manakah dia memahami dan menjiwai sembahyang. Orang yang khusyuk sembahyang, dekat diri dia dengan Allah Ta'ala. Orang yang tak khusyuk, tidaklah sedekat orang yang khusyuk. Makna kata, orang yang kenal Allah bergantung kepada tahap khusyuk. Maka manusia ni tahap khusyuk dia berbeza, maka tahap makrifah dia pun berbeza. Kalaulah dia seorang yang memahami sembahyang zahir dan batin, pastilah dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dekat dengan Allah Ta'ala ni minta apa pun Tuhan bagi. Minta pagi, petang sampai. Minta petang, malam sampai. Makbul. Kita panggil istilah kita mulut masin. Ini orang yang makrifah dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang makrifah dengan Tuhan, dia menjiwai, dia merasakan manisnya sembahyang. Mereka yang benar-benar sembahyang zahir dan batin. Baik, kena faham sampai tahap tu. Yang kita ni doa ni tak habis ni, tak sampai pun. Doa kita Tuhan tak makbul pun. Tuhan makbul, tapi lambat. Sebab kita sendiri tidak menjiwai jalan yang Tuhan suruh. Tuhan suruh sembahyang zahir dan batin. Kita sembahyang zahir je, batin tak tahu ke mana. Kita sembahyang batin ni
kadang-kadang ada tak ikhlas, kadang-kadang seperti terpaksa, kadang-kadang nak tunjuk ke orang, kadang-kadang berasa kita lah sembahyang banyak, kadang-kadang kita zahir je sempurna, batin tak sempurna. Jadi macam mana nak dekat, nak naik darjah makrifah, nak dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Bahawasanya Tuhan suruh, bahawasanya Tuhan memfardukan, Tuhan menganugerahkan kepada kita sembahyang 5 waktu: Zuhur, Asar, Maghrib, Isya dan Subuh. Yang mana sembahyang 5 waktu ini berasal daripada sembahyang 50 waktu. Yang mana kita sendiri maklum, pada bulan Rejab berlakulah peristiwa. Kebanyakan ulama lah kata bulan Rejab, ada ulama kata bulan Ramadan berlaku Isra' dan Mi'raj. Ada yang kata berlaku bulan lain selain pada bulan Rejab. Whatever pun berlakulah Isra' dan Mi'raj. Dan kebiasaan kita bila sampai bulan Rejab, kita sambut peristiwa Isra' dan Mi'raj. Yang mana dalam peristiwa ini Tuhan ringankan sembahyang 50 waktu hingga ke jadi 5 waktu. Walaupun sembahyang 5 waktu ini telah diringankan, pahalanya seperti 50 waktu. Kerja korang, upah sama. Macam itulah korang lebih. Timbangan amal diberi pahala dan balasan orang yang sembahyang 5 waktu sehari semalam seperti sembahyang 50 waktu sehari semalam. Tak beruntung lagi. Kalau ada orang kata tak untung lah, dia ni mabuk, mabuk ketum. Orang minum ketum tak mabuk, tapi dia mabuk. Ni ialah sebesar-besar nikmat, ialah sebesar-besar, terlebih besar, isim tafdil, ialah sebesar, ialah paling besar, paling besar nikmat yang Tuhan bagi ni. Sebesar-besar ni, tak besar macam mana Tuhan kurangkan bilangan sembahyang. Walaupun pada asasnya kita tengok Nabi minta dikurangkan, kemudian dikurangkan daripada 50 jadi 5 waktu. Tuhan bagi balasan pahala sama banyak. Kalau kita tak bersyukur ni Allah, maka wajiblah kita bersyukur dengan nikmat yang Tuhan bagi ni sebesar-besar. Kalau kena 50 waktu, tak dan buat apa? Tak ada nak kempen subuh seperti sembahyang Jumaat. Boleh nak kempen sembahyang, boleh nak kempen sembahyang. Setiap sejam, setiap setengah jam sembahyang. Tapi besarnya nikmat Tuhan bagi 50 waktu. Tapi amalan, pahala, balasan kebaikan seperti 50 waktu. Wajib kita bersyukur ni Tuhan bagi. Sebesar-besar nikmat nisbah kepada amal ibadah. Nikmat paling besar dalam bab ibadah ialah sembahyang. Sebesar-besar nikmat ialah sembahyang dalam konteks ibadah, iaitu sebut ialah sebesar-besar nikmat, iaitu sebesar-besar nikmat daripada sudut ibadah ialah sembahyang. Tapi dalam konteks nikmat Allah Ta'ala dalam kehidupan manusia, sebesar-besar nikmat adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Sebesar-besar nikmat dalam kehidupan iman dan Islam, seperti mana Allah Ta'ala sebut, Al-yawma ya'isal ladhina kafaru min dinikum
fala takhshawhum wakhshawni al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini haji wada' ni, orang kafir telah berputus asa untuk mengalahkan agamamu wahai Muhammad. Orang kafir tak menanglah lawan orang Islam. Jangan kamu takut dah pada mereka, tapi takutlah pada aku, kata Allah Ta'ala. Takut pada aku, tak payah takut pada orang kafir. Karena hari ini aku sempurnakan kepada kamu agama untuk kamu. Telah aku cukupkan nikmat aku kepada kamu, dan aku telah redai Islam sebagai agama kamu. Surah Maidah. Daripada konteks kehidupan, nikmat paling besar yang Tuhan bagi, Tuhan kurniakan. Lahir-lahir Islam dah, lahir-lahir beriman dah. Bahkan setengah ulama usuluddin sebut, kalaulah seorang tu lahir daripada mak bapak yang Islam, tak pasti, tak mesti mereka tu mengucap 2 kalimah syahadah untuk menentukan mereka Islam. Dah lahir daripada mak bapak Islam, kalau tak mengucap pun sekalipun, misalnya, mereka tetap dikira sebagai orang Islam. Tu tak kira nikmat lagi. Tapi daripada sudut ulama tasawuf, sebesar-besar nikmat ialah ijad wal imdad. Apa dia ijad wal imdad? Allah Ta'ala menjadikan kita tu sebesar-besar nikmat. Allah Ta'ala mengekalkan kita dalam keadaan kita beribadah kepada Allah. Imdad itu sebesar-besar nikmat. Kalaulah Tuhan tak ciptakan kita, Tuhan tak jadikan kita, kita tak dapatlah nikmat ijad, kita tak dapatlah nikmat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saban hari, setiap detik, setiap minit, setiap saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ulama tasawuf kata gitu. Jadi Tuhan yang diberi, Tuhan menganugerahkan nikmat ni kepada kamu. Kepada kamu siapa? Hei orang mukmin. Itu tafsil, ataupun dia kita panggil memperincikan makna hei itu, ataupun hai. Tapi jarang orang kata hai no. Hei. Kepada kamu, hei orang mukmin, laki-laki perempuan, ni Tuhan bagi nikmat yang banyak ni. Nikmat ibadah yang bagi Tuhan bagi ialah nikmat sembahyang. Maksud kata musannif, seseorang yang merasai nikmat sembahyang, bila dia sembahyang dia rasa tenang hati, dia rasa seronok, maka dia sampailah kepada tahap mencicipi, merasai sebesar-besar nikmat yang Tuhan bagi. Tapi kalau kita ni tak sembahyang, tak sampai lagi, tak sampai lagi tahap tu, kena cuba. Biar kita sembahyang sampai kita rasa nikmat sembahyang. Macam orang dapat nikmat duit banyak, cuba tanya orang yang duit banyak, syok tak jadi orang yang duit banyak? Nak pergi kedai RM2, tak main lah kedai RM2. Orang pergi tu Aman Central nak beli barang, padahal nak beli penyapu je pun sama je, penyapu kedai RM2 dengan penyapu kedai di Aman Central. Tak sama. Ni Aman Central, orang duit banyak je pergi beli penyapu sini. Padahal kedai RM2 Pak Gupang tu, batang RM2 Pak Gupang, penyapu tu RM2 Pak Gupang. Dua-dua tu RM4.8 Gupang. Pergi beli di Aman Central, RM15 belum tentu. Nikmat duit banyak, rasa. Tanya mereka, nikmat syok tak orang duit banyak? Cuti je terbang, saat pergi Caribbean,
Sat pi ke Mexico, pi rata jalan. Beli kereta banyak. Sonok tak? Sonok. Duit banyak. Tenang tak? Tenang. Duit banyak. Nak beli apa? Orang yang bini segak, sama tak nikmat bini segak? Tanya orang yang bini segak, syok tak? Bini yang segak, lalu je orang tengok semua. Terpaksa pakai purdah. Nak tidur pun pakai purdah. Nikmat bini segak, sonok orang tengok bini. Anak ramai, nikmat dah anak ramai. Allah, pecah-pecah tukang. Rumah tu macam tukang apa? Tongkang pecah. Macam sarang tikus tu ustaz. Tapi syok dah anak ramai, macam anak tangga. Sonok, sonok. Begitulah semayang. Kalaulah kita semayang sampai kita melahirkan rasa sonok, tu kata musannaf, kita telah mencicipi nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Macam mana ni? Seperti orang yang rasa nikmat semayang ni, seperti iaitu Allah Ta'ala hadiahkan sebesar-besar nikmat sembahyang 5 waktu ni, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hadis daripada Abi Umamah radhiyallahu an. Dalam ni dia tak tulis lah. Dalam teks kita tulis daripada hadis marfu', riwayat daripada Abi Umamah radhiyallahu an, Abi Umamah Al-Bahili, nama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul Madinah, kaum Ansar. Nama sebenarnya Abi Umamah Al-Bahili ialah Sudai bin Ijlan bin Wahab Al-Bahili, orang daripada orang Madinah, orang yang disebut sebagai sahabat Nabi yang mulia, sahabat Nabi yang meriwayatkan banyak hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi hantar Abu Umamah ni kepada kaum dia, mengislamkan seluruh kaum dia. Kemudian lepas kepada banyak peristiwa dengan Nabi wafat, jadi dia pun pindah pergi duduk di kota Homs. Kota Homs ni di Syria. Kota Homs ni hancur lah sekarang ni. Dia ada ketika Nabi mengerjakan Hajjatul Wada', haji yang terakhir dihadiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika tu umur Abi Umamah kurang lebih 30 tahun. Makna dia bila Nabi nak wafat 63, dia baru 30, setengah daripada umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia ni mati paling akhir, mati di Homs, Syria. Sahabat Nabi yang mati pada zaman pemerintahan Malik bin Marwan, kerajaan Umayyah. Abi Umamah ni ada banyak cerita ni. Satu hari Nabi masuk dalam masjid. Masuk nampak Abu Umamah. Jadi Nabi pun tanya, wahai Abu Umamah, pasal apa duduk dalam masjid ni? Orang tak semayang lagi waktu ni. Waktu bukan waktu semayang. Apa pasal Abu Umamah? Ni Nabi ni dia prihatin. Dia jumpa orang, dia tegur, dia tak nanti orang tegur dia. Kita kadang-kadang orang tegur kita, tak tegur aku sudah, aku tak tegur Kita kadang-kadang kita nak orang tegur kita dulu. Kalau orang tak tegur, kita pun tak tegur. Kalau orang tak tegur, kita rasa dia sombong, padahal kita yang sombong. Nabi ajak tegur dulu. Jumpa orang, kita dulu bagi salam. Tapi tak, kadang-kadang sunnah ni ditinggalkan. Kita nak orang bagi salam kat kita dulu. Kadang-kadang lah kita. Jadi Nabi tanya Abu Umamah, Abu Umamah buat apa dalam masjid? Lah ni tak semayang lagi. Rumah Nabi dekat dengan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeza, terhalang dengan dinding sahaja.
Maka kata Abu Umamah, aku ni dalam keadaan duka cita sebab hutang yang banyak. Bila bab hutangnya, tengok riwayat hadis daripada Abu Umamah. Kata Nabi SAW, nak tak aku ajak pada kamu satu doa. Jika kamu bacanya pada waktu pagi dan bacanya pada waktu petang, duka cita yang ada di dalam hati kamu akan dihilangkan dan hutang-hutang kamu akan diselesaikan, akan dilangsaikan. Siapa tak mau? Nabi tanya. Tentulah, kata Abu Umamah, pastilah, sudah tentulah ya Rasulullah, naklah aku ni kan. Kita duduk dalam masjid seorang-seorang, tiba ada orang mai tanya macam tu, awak tak mau pula kan? Orang Melayu kata, orang mengantuk disurungkan bantai. Dah mengantuk bagi bantai, tunggu lagi. Macam itulah korang lebih. Tentulah saya nak Rasulullah, pastilah saya nak. Maka Nabi SAW kata satu doa yang dia suruh baca pada waktu pagi, baca pada waktu petang. Apa dia doa dia? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal atau kama qala. Ni doa yang Nabi ajak. Kita minta, dia kata ke Abu Umamah, minta, ya Allah, aku berlindung, inni a'udzubika, aku berlindung daripadamu ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah daripada minal hammi wal hazan, daripada kedukaan dan kesedihan. Aku minta lagi ya Allah berlindung kepadamu minal ajzi wal kasal, daripada sifat pengecut, sifat lemah dan sifat malas, ajzi wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, berlindung daripada sifat pengecut dan kedekut. Wa a'udzubika min ghalibatid daini wa qahri rijal, aku berlindung kepada kamu daripada bebanan-bebanan hutang dan penindasan manusia. Memang hutang ni kadang-kadang dia boleh menindas manusia. Jadi kata Nabi pada Abu Umamah, baca hak ni pagi dengan petang, baca pagi sekali, petang sekali, pagi sekali, petang sekali. InsyaAllah orang hak hutang banyak akan diselesaikan. Tak tahulah macam mana cara. Jumpa harta karun ke apa, tak tahulah. Hadis ni Imam Bukhari jawab, riwayat Abu Daud beriwayat, Imam Tirmizi, Imam Nasa'i, banyaklah ulama hadis meriwayatkan hadis. Baca doa ya, bukan nanti cari harta karun lah. Yakin ni doa yang Nabi bagi. Baca doa ni. Siapa yang banyak hutang, kadang-kadang istilahnya korek sini, tampung sana, korek sana, tampung sini. Hutang kat kawan ni, bayar hutang kawan tu. Hutang kat kawan A, pi bayar kat kawan B. Macam-macam kutip. Ada orang yang rasa sesak macam ni, susah macam ni, doa Nabi ajaklah. Nak beramai dengan tak beramai je. Takkan nak baca doa pun tak larat. Tak larat payah. Baik, kata Nabi SAW dalam hadis Abu Umamah ni, maksudnya hadis lain, tiada diberi akan hambanya dalam dunia terlebih besar kebajikan dan kebahagiaan daripada diizin bagi hambanya 2 rakaat sembahyang. Ini ada hadis dia, matan hadis dia, ma'utiya abdun fid dunya khairan an yu'zana lahu raka'ataini yusallihima aw kama qala.
Ni hadis ni baca maksud dia saja ni. Hadis dia sebenar, ma utiya abdun fid dunya khairan an yu'zana lahu rak'ataini yusallihima aw kama qala. Apa dia makna dia? Tiadalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan hambanya, iaitu kita lah hamba Allah. Manusia ni, hamba ni manusia, merujuk pada manusia, bukan merujuk pada semua makhluk. Pada hambanya yang diberikan syariat, manusia dan jin. Tiadalah diberikan oleh Allah kepada hambanya manusia dan jin, hamba Allah. Di dalam dunia ni, ketika masa kita hidup dalam dunia, lepas mati tak kira dah. Ketika kita bernyawa, ketika kita boleh kerja lagi, ketika kita dalam keadaan senang, susah, tak kira lah, kira hidup ni. Tiadalah diberikan oleh Allah kepada manusia dalam kehidupan ini terlebih besar. Fid dunya khairan, terlebih besar, terlebih banyak nikmat. Terlebih besar ni iaitu terlebih banyak nikmat, kebajikan dan kebahagiaan, keuntungan. Kalau kita boleh bagi makna keuntungan, tafsir dia keuntungan iaitu keuntungan sembahyang yang Tuhan bagi ni, keuntungan ni dengan dunia dan isi dunia. Mana yang lebih untung? Ini sebagai satu perbandingan. Kalaulah dibandingkan dengan nikmat yang kita dapat, yang kita sebut tadi, duit banyak, bini elok, anak ramai, harta banyak, pangkat tinggi, paling tinggilah pangkat. Kalau nak bandingkan dengan segala-galanya ni, dengan apa yang Tuhan bagi, walaupun yang Tuhan suruh tu hanya sembahyang 2 rakaat yang sempurna zahir dan batin, maka sembahyang 2 rakaat sempurna ni lebih besar keuntungan dia dibandingkan dengan apa yang dapat di dunia ni. Pangkat nak lantik sampai kena tabal, sampai kena balai nobat kena bunyi, sampai kena ada perarakan ni nak lantik dia ni. Besarnya pangkat, tingginya kedudukan, tu pun jika dibandingkan dengan nikmat yang Tuhan bagi 2 rakaat semayang, besar lagi semayang 2 rakaat. Kebahagiaan dan keuntungan, kalau nak kira, itu disebut pembandingan kurniaan Allah kepada hamba-hamba yang beriman, yang percaya sungguh. Cuma kebahagiaan yang Tuhan janjikan hari ini tidak diperlihatkan lagi. Mana kebajikan, mana keuntungan, mana kebahagiaan? Tak ada lagi. Disembunyikan keuntungan, tidak diperlihatkan kebahagiaan yang Nabi sebut ni, sebab supaya ia menjadi satu ujian kepada manusia, satu ujian kepada hamba-hamba Tuhan. Hampa ni percaya sungguh ke tak? Nak ujian kepada keyakinan manusia beriman teramana. Hampa ni beriman sungguh ke? Jadi dia jadikan ujian. Kalau orang yang kalah dalam ujian, dia akan memandang pada keuntungan dunia lebih besar daripada keuntungan akhirat. Tidur lebih sedap daripada bangun semayang. Bangun awal tak syok, bangun lewat baru syok. Orang bangkit pukul 6 lah, subuh 6 lewat lah. Orang bangkit pukul 6, dia seronok bangkit pukul 8. Tak semayang, seronok. Nikmat Tuhan bagi, kena pula hujan pula, sejuk pula, selimut pula, syok tidur. Nikmat tu dia kira lebih besar daripada bangun menyembah Tuhan. Itu bagi orang yang tidak kenal.
orang yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman pada nikmat, maksudnya tak percaya. Sungguhkah? Jadi keyakinan manusia ni berbeza-beza. Ada yang mengabaikan sembahyang, ada yang melakukan sembahyang, ada yang sembahyang tapi tak cukup syarat, tak cukup rukun. Sembahyang juga tapi dalam keadaan bermain-main. Main-mainlah lena setengah berada sembahyang. Bagi orang yang beriman, benar-benar beriman, maka mereka lebih mengasihi 2 rakaat sembahyang daripada segala isi dunia dan kemegahan dunia. Itu maksudnya kebajikan dan kebahagiaan, keuntungan, segala nikmat yang Tuhan bagi, kaya, pangkat, senang, daripada diizin bagi hambanya 2 rakaat sembahyang. Diizinkan maksudnya Tuhan bagi taufik dan hidayah. Taufik dan hidayah ni kita biasa sebut. Hidayah, Tuhan bagi petunjuk supaya nak sembahyang, tak buat lagi. Nak sembahyang, nak mari masjid, itu semua hidayah. Ada keinginan, itu dipanggil hidayah jalan. Tuhan bagi petunjuk. Taufik, kekuatan untuk melakukan ketaatan. Tak semua orang dapat hidayah, dapat taufik. Dia dapat je teringin dia nak mari masjid, tapi tak boleh mari. Tak larat. Selalunya bagi orang yang tak sihat dah baru Allah teringatnya nak main masjid. Tapi nak buat macam mana, mata pun tak nampak dah. Masa tu baru teringat. Saya teringin lah nak main masjid, dengar tu imam baca, tapi nak buat macam mana, telinga pun tak dengar dah. Teringin lah nak main masjid, tapi nak buat macam mana, kaki pun tak arah nak langkah dah. Tak boleh main. Selalunya orang macam tu lah. Maksud kata di sini, Tuhan beri taufik, Tuhan bagi hidayah. Dapat hidayah dan dapat kekuatan untuk melakukan ketaatan. Itu taufik. Kalau kekuatan untuk melakukan benda yang bukan berbentuk ketaatan, itu bukan taufik. Itu dipanggil apa? Kaslan. Kasal. Suruh main sembahyang tak larat. Suruh buat ibadat tak larat. Main sembahyang waktu pun tak, padahal duduk rumah tak jauh pun dengan masjid. Tapi suruh jogging, suruh kayuh gerek, suruh naik bukit, bila nak ajak, anytime. Iron Man ni Iron Man ni, badan ketui sasa-sasa, ajak masjid, Allah tak larat, tak dan. Ni orang panggil kaslan. Dia tak dapat taufik sebab dia tak dapat kekuatan untuk melakukan ketaatan. Naik tu Gunung Everest, boleh naik. Persiapan 3 tahun untuk naik Gunung Everest, tapi nak naik tangga masjid tak larat. Ni ada. Kita minta jauh daripada kita diciptakan macam tu. Kita minta jauh daripada kita ni tidak diizinkan untuk sembahyang. Maksudnya tidak mendapat taufik. Sebab Nabi sebut orang yang diizinkan, orang yang diberikan taufik dan hidayah untuk mengerjakan sembahyang dengan sebenar-benar, dengan sempurna. Tuhan siapa bagi izin ni? Allah Ta'ala yang bagi izin bagi hambanya untuk mengerjakan 2 rakaat sembahyang. 2 rakaat sembahyang tu lebih besar daripada segala dunia dan isi dunia. Cuba bayangkan. Tengok pada hadis ni pun kita perasan dah. Kita ni duduk tang mana? Kita ni duduk penjuru mana? Kita duduk tang mana? Ada tak kita rasa sembahyang tu lebih, sembahyang 2 rakaat lebih besar daripada segala yang kita nikmati hari ni? Duduk rumah ada aircon, terkeluar bilik boleh ada cushion,
sofa lembut, empuk. Keluar pergi kerja, tak payah teruk. Balik kerja, boleh tidur. Ada tak nikmat yang kita dapat ni, kita rasa kecil ya nikmat ni jika dibandingkan dengan Allah Ta'ala izinkan kita semayang 2 rakaat. Kita duduk tak mana? Jarang-jarang orang jumpa, kita jumpa orang yang sanggup semayang 2 rakaat berbanding dengan kerja-kerja dunia. Tak jumpa. Masuk waktu terus semayang. Ada kawan saya ada seorang, hang tengah mesyuarat dengan pengarah ke, hang tengah mesyuarat dengan menteri ke, masuk waktu dia keluar mesyuarat. Payah jumpa orang macam tu. Dia keluar, tak kira siapa duduk depan, tepat je waktu terus semayang. Sebab hak lain kecil ni, semayang ni lebih besar. Allahu'alam. Kita tak tahulah kita duduk tak mana. Tambah-tambah kita ni duduk pula ujung-ujung zaman dah. Zaman fitnah dah kita ni. Alamat zaman fitnah, alamat akhir zaman tu dah mari dah. Antara alamat akhir zaman apa? Yataqarrabu zaman. Masa tu rasa dekat-dekat lah, rasa saknya. Berasa baru je sambut 2024. Ni masuk bulan 2 dah. Sak sangat. Bukan makna sak, kata ulama, pasal apa kita rasa cepat? Sebab masa tu telah dicabut keberkatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 24 jam sama je Tuhan bagi, tapi kita rasa sak. Setahun rasa macam sebulan, sebulan rasa macam seminggu, seminggu rasa macam sehari. Baru hari Khamis. Ni pakai baju batik pula. Contohlah. 24 jam sampai kita sendiri tak ada buat apa ni 24 jam. Orang dulu 24 jam wirid 1000 kali, baca Quran berkali-kali, khatam dalam sebulan, khatam sekali, 2 kali, 3 kali. Ni kita lah wayan kusul amal. Amal korang cakap banyak kawan tu tak betul, kawan ni tak betul. Orang dulu dia tak cakap banyak, masa 24 jam, tapi dia ada amalan dia, sempat dia baca, ada wirid-wirid yang dia amalkan. Tanya tok nenek kita dulu, dia pasti ada seorang ada amalan wirid dia. Dia beramai, walaupun tak banyak, dia istiqamah beramai. Orang yang istiqamah beramai, al-istiqamah afdalu min alfi karamah. Orang yang istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Walaupun yang dia beramai tu kitab kecil je. Apa? Raja Haji fi sabilillah. Adik kepada Raja Lumu, Sultan Selangor dulu. Yang di Pertua Riau. Orang Riau. Dia masa dia mati, sebelah tangan kanan dia pegang badak, sebelah kiri dia pegang Dalalilul Khairat, kitab selawat yang dikarang oleh Imam Muhammad Sulaiman Al-Jazuli. Pegang sebelum ketika mati tu. Amal dia dengan Dalalilul Khairat. Kita ada tak kita pegang satu amalan yang kita istiqamah? Tak dan. Kita tak dan. Orang dulu tak. Orang dulu tak sempat. Mungkin zaman dulu tak ada WhatsApp, tak ada Facebook, tak ada Instagram, tak ada. Lah ni kita tak ada nak zikir, tak ada dah. Duk tengok WhatsApp, duk tengok Facebook, Instagram. Ini zaman kita, zaman anak cucu kita tak tahulah macam mana. Jadi kata musannif, sebesar-besar nikmat yang Tuhan bagi kepada hambanya,
lahir daripada hasil mengerjakan sembahyang 2 rakaat akan timbul. Sebab apa akan timbul? Akan rasa nikmat ni. Kerana ada padanya seperti tersebut ini, iaitu fafiha yahsulu lahul khulwatu ma'ah. Ni kita kena sambung. Kita kena sambung akan datang, dia panjang ni perbahasan. Orang tu akan rasa nikmat sembahyang 2 rakaat bila ada padanya. Ada padanya apa? Fiha yahsulu lahul khulwah. Orang yang ada rasa ni, dia akan rasa dunia ni kecil, sembahyang tu sebesar-besar nikmat. Jadi kita sambunglah ni. Kita takut lagi terlewat pula bahas. Baik, kita tangguhkan insya-Allah perbincangan dan perbahasan kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surah al-Asr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma aftah lana futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.